Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tengah hari ini sama kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala muzi surah Taubah ayat ke-75, 76 dan 77, iaitulah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Falamma atahum wa tawallaw wa hum mu'ridun. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian daripada kurnia-Nya kepada kami, nescaya kami akan bersedekah dan nescaya kami akan termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebahagian daripada kurnia-Nya, mereka menjadi kedekut dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, kerana mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan itu kepadanya, dan juga kerana mereka selalu berlaku dusta. Menurut para ulama tafsir yang ramai, contohnya Imam Ibn Kathir dan tafsirnya, riwayat daripada Ibn Abi Hatim, daripada Ibn Jarir Tabari, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini berkaitan dengan perilaku golongan munafiqun yang ada di Madinah. Iaitulah sebahagian daripada mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, doalah kepada Allah supaya saya jadi kaya. Nanti kalau saya jadi kaya, saya akan berderma. Di antara yang dimaksudkan di sini seorang bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari yang merupakan salah seorang daripada munafiqun. Al-Imam Ibn Hajar menjelaskan dalam kitabnya Al-Isabah bahawa Sa'labah yang dimaksudkan sini bukannya Sa'labah yang terlibat dalam perang Badar itu. Sa'labah ni satu nama yang common bagi orang Arab. Sa'labah nama yang famous di kalangan orang Arab. Bukan seorang nama Sa'labah, ada ramai nama Sa'labah. Maka Sa'labah yang dimaksudkan ini telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan beraninya minta kepada Nabi untuk menjadi kaya dengan berkata, ya Rasulullah, wudu'ullaha an yarzuqani malan, la in atani malan la uti kullazi haqqin haqqah. Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya aku jadi kaya, saya jadi kaya. Nanti saya jadi kaya, saya bantulah Islam, saya buatlah masjid, saya bantulah orang susah, saya kapetkan masjid dengan kapet yang baru, saya ekonkan masjid dengan ekon yang baru. Ini adalah janji orang zaman berzaman sewaktu belum jadi kaya sebenarnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dalam bahasa yang kita mudah nak faham, ada kalangan orang yang tersilap fikir pada hari ini bahawa kalau nak bersedekah ni kenalah terhitung jadi orang paling kaya di Malaysia dahulu, kenalah ada wang berjuta-juta. Nanti bila dah kaya, nanti bawalah cek besar-besar, mukab cek itu, tunjuklah kepada orang ramai. Panggillah anak-anak yatim untuk membaca doa selamat. Panggillah persatuan ibu-ibu tunggal untuk diraikan. Pergilah ke mana-mana sekolah tahfiz, panggillah budak-budaknya. Ini tidak dimaksudkan siapa, tuan-tuan ya, tetapi ini tradisi orang zaman berzaman yang telah pun digoda dan ditipu oleh kebendaan, lalu menyangkakan bahawa kalau nak berderma begitu gayanya, kena dipamer-pamerkan kepada orang. Maka Sa'labah yang dimaksudkan sebagai seorang munafik ini datang bertemu dengan Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berilah doalah kepada Allah supaya saya jadi kaya. Nanti jadi kaya, boleh bantu Islam, boleh bantu Rasulullah, boleh bantu bagi sedekah, boleh bantu orang-orang nak berkahwin, boleh bantu buatkan rumah orang yang musnah rumahnya, boleh membantu itu dan ini. Maka Nabi telah berkata kepadanya sebagai pujukan, ya Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min kasirin la tutiquh. Hai Sa'labah, janganlah engkau minta benda yang kau tidak mampu, wahai Sa'labah.
kerana dah ramai orang tertipu dengan dunia dan kebendaan, wahai Sa'labah. Sedikit yang kau tunaikan kesyukurannya, itu lebih baik di sisi Allah daripada banyak yang kau tidak mampu untuk menunaikan hak-haknya nanti. Maka Sa'labah memujuk Nabi lagi, meminta lagi kepada Nabi. Nampaknya bukan sekali permintaan itu berlaku, berkali-kali, wahai Rasulullah, doalah. Akhirnya Nabi pun berdoa kepada Allah, Allahumma rzuq Sa'labah malan, wahai Tuhan, berilah kepada Sa'labah ini harta. Daripada sepasang kambing jantan dan betina, kini kambing itu meriah, beranak, pinak, berketurunan, berzuriat banyak. Sehingga bila terlalu banyak, maka Sa'labah tidak mampu duduk di Madinah lagi, kerana bilangan itu tak boleh ditampung oleh Madinah. Barangkali kambing yang ada itu mengganggu anak-anak pokok kurma milik orang. Barangkali kambing itu membuang najis di sana sini. Mungkin kambing itu nakal, menyondol di sana sini. Maka dalam riwayat dari kitab tafsir, akhirnya Sa'labah terpaksa pergi jauh dari Madinah, duduknya di tempat yang sesuai untuk berternak. Kini Sa'labah makin disibukkan oleh kerja-kerja duniawinya. Maka Sa'labah tidak lagi kelihatan di Masjid Nabawi untuk salat, kecuali sembahyang zuhur dan asar saja beliau hadir. Selain daripada itu, beliau tidak kelihatan. Kambing-kambingnya bertambah banyak lagi. Kini Sa'labah hilang dari Masjid Nabawi itu, kecuali sembahyang Jumaat saja dia hadir. Memang manusia begitulah keadaannya, tuan-tuan. Ketika ekonomi lemah, perniagaan tidak menjadi, dia sentiasa ada di masjid. Apabila perniagaannya maju dan ekonomi memuncak naik, dia pun hilang. Ahlan wa sahlan wa jalan. Tak kelihatan fulan ni. Mana pergi fulan? Sibuk keluar negara. Mana pergi fulan? Sibuk ada conference di hotel. Mana pergi fulan? Fulan hilang. Tapi bila ekonomi lemah, maka ramailah yang menghadirkan diri ke masjid. Itu biasa, sunnatullah. Tidaklah kita melabelkan orang tak ke masjid itu salah, bukan. Tapi macam mana sibuk sekalipun, cubalah datang ke masjid, tak kira masjid ni atau masjid-masjid yang lain. Kerana yang beri rezeki itu adalah Allah, bukan manusia. Bila dibacakan kepada para sahabat ayat rijalun la tulihihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Golongan yang tidak pernah dilemahkan semangatnya untuk menunaikan hak Allah walaupun dalam sibuk berniaga. Mereka bimbang pada hari nanti mata akan terbelilik, takut pada hukuman daripada Allah, maka mereka datang ke masjid untuk ingat Allah. Ayat itu ketika dibacakan kepada para sahabat macam Abu Darda yang merupakan seorang peniaga, maka beliau berkata, memang kami penduduk Madinah, sahabat-sahabat Nabi, sebaik saja azan nak dikumandangkan, kami dah siap tinggalkan premis masing-masing untuk ke masjid. Kerana yang beri rezeki inilah Allah, bukan manusia. Andai kami duduk di sini pun Allah tidak tetapkan rezeki itu muncul, maka tidak akan datang. Tapi kalau Allah tetapkan untuk kita dengan sebab hubungan yang baik dengannya, maka rezeki itu akan datang. Maka mereka meninggalkan perniagaan untuk menunaikan hak Allah lebih dahulu. Tak salah, tuan-tuan, orang berniaga, kalau dia tak dapat hadir ke masjid, mungkin di pejabat pun ada surau untuk dia sembahyang berjemaah dengan pekerja-pekerjanya. Tidaklah diwajibkan untuk setiap waktu kita di masjid dalam mazhab Syafi'i ini. Tetapi kes yang berlaku pada Sa'labah ni sangat unik, kerana janjinya dengan Allah dan Rasul dahulu tidak ditunaikan. Maka Sa'labah makin sibuk. Dahulu dia hanya datang zuhur dengan asar sahaja, yang lain tidak ada. Kini makin sibuk, dia hanya datang Jumaat saja, yang lain langsung tidak ada. Ahlan wa sahlan wa jalan. Ghuyub, hilang. Jumaat saja dia hadir. Dan selepas itu perniagaannya makin rancak. Maka Sa'labah pun makin tidak ada di masjid. Jumaat pun dia sudah tidak hadir lagi. Kemana lagi kalau tak sembahyang Jumaat? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, takkan tiap-tiap minggu musafir pula. Maka Sa'labah sudah tidak kelihatan. Apabila Allah menurunkan ayat khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum, ambillah daripada mereka harta itu untuk membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, membersihkan harta itu sendiri, iaitu tuntutan kewajipan zakat. Maka Nabi mula-mula mengarahkan amil zakat ini untuk pergi kepada seorang daripada Bani Salim dan kepada Sa'labah untuk mengutip zakat, kerana perniagaannya sudah pun maju.
Maka Nabi pesan kepada dua orang amil ini, pergilah kamu pergi ke Bani Salim itu, dan pergilah kepada Sa'labah untuk kutip zakat. Maka pergilah dia kepada Sulami itu, lelaki daripada Sulami ini, dan berkata kepadanya, wahai sahabat, Nabi pesan datang untuk mengutip zakat. Tanpa berlengah lagi, sahabat daripada Sulami itu terus memberikan unta yang paling cantik, yang paling tegap, yang paling disayangi, bapa unta itu tuan-tuan, untuk diberikan kepada Islam SAW. Maka dua orang amil itu berkata kepada Rasulullah, kepada Sulami ini, sahabat daripada Bani Sulaim ini, hai Sulami, Rasulullah SAW minta keluarkan zakat, tak semestinya kau keluarkan yang ni. Sungguhnya, wallahi ya akhi, innahu la tabat nafsi ana tasaddaq biha. Wahai dua orang sahabat Rasulullah, sungguhnya hati ini terasa gembira sangat di atas anugerah Allah, maka aku nak beri yang terbaik ini untuk Islam. Maka dia pun memberikan yang terbaik untuk Islam, tuan-tuan. Maka mereka pun pergilah untuk bertemu dengan Sa'labah yang telah pun kaya raya dengan perniagaan kambing-kambingnya itu, tuan-tuan. Saudagar, ternak, jutawan ternakan. Sampai sahaja kepada Sa'labah memberi salam, maka Sa'labah diminta untuk mengeluarkan zakat. Sa'labah kata, arini kitabat Rasulillah, tunjukkan kepada aku mana dia watika Rasulullah yang menyuruh engkau kutip zakat ini. Ingat ya tuan-tuan, dalam hidup ni kalau nak membantu tak perlu banyak soal, tak perlu banyak birokrasi. Nak bantu-bantu. Kalau harta kita nak bantu-bantu. Ada orang style dia, kalau orang datang minta, bagi kita kerja dulu. Kita kerja dah sampai, dah hantar ke pejabat, sekretari saya belum bagi lagi. Bila dah sampai ke tangan dia, keputusan meeting belum ada lagi. Akhirnya masjid yang nak bina pun dah selesai bina, belum ada keputusan lagi dapat dibuat. Apa salahnya kalau tak boleh nak bagi RM5,000, bagilah RM50. Apa saya nak tangguh-tangguh? Kalau tak boleh nak bagi RM50 pun tidak ada RM10. Buat apa kita sengaja nak drag kerja-kerja yang berkaitan dengan sedekah dan juga infak dan juga wakaf, adik-beradik ini tuan-tuan, rumpun yang sama, iaitu pemberian. Maka apa berlaku kepada Sa'labah? Dia berkata, nanti dululah, aku fikirkan dahulu. Sa'labah sudah berubah angin, janjinya kepada Rasulullah SAW tidak ditunaikan, maka dia pun tidak memberi zakat. Sedangkan sahabat daripada Sulami itu memberi hartanya yang terbaik. Kedua orang sahabat pemungut zakat ini pun pulang ke Madinah. Belum sampai lagi ke Madinah, kelihatan Nabi sudah pun berdoa mengatakan, waihaka ya Sa'labah, alangkah celakanya engkau wahai Sa'labah. Nabi telah mendapat berita daripada wahyu bahawa Sa'labah gagal menunaikan janji, bahawa dia tidak mengeluarkan zakat. Dan Nabi terus mendoakan untuk Sulami itu, doakan untuk sahabat daripada Sulaim itu yang memberikan sedekahnya untuk Islam, zakatnya yang terbaik untuk Islam. Kalau zakat itu kena keluar 2.5% daripada 10,000, katalah nilai pada hari ini 20,000, genap setahun kena keluar zakat 2.5%, tuan-tuan, berapa? 100,000 berapa? RM2,500. Maka ketakutan dalam hati sahabat yang mulia, yang saleh ini, daripada Bani Sulaim ini, maka diberinya lebih daripada RM2,500 itu kalau nilainya 500. Takut termakan hak Allah. Jangan main tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, bagi lebih. Maka Nabi mendoakan keberkatan untuknya. Masa berlalu, umur Nabi SAW tidak panjang, Allah tetapkan untuk baginda wafat. Maka Nabi pun wafat. Sa'labah tidak sempat menunaikan zakatnya kepada Rasulullah seperti disebut oleh para ulama tafsir. Pun dipilih oleh umat Islam secara jumhur untuk mengetuai Islam, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Sa'labah merayu-rayu kepada Abu Bakar, meminta supaya zakatnya diterima oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, bagaimana aku nak terima sedangkan Allah telah melarang nabinya untuk terima, nabinya pun tidak terima. Aku tidak akan menerima zakat kau ya Sa'labah. Sa'labah pun kecewa dengan hartanya yang banyak itu, sudah tidak bererti lagi. Penduduk Madinah sudah tidak memandang lagi kepadanya. Kini Abu Bakar wafat, gantilah tempatnya Umar Khattab radhiyallahu an. Maka Sa'labah datang bertemu kepada Umar Khattab radhiyallahu an, merayu kepadanya, ya Amirul Mukminin, terimalah zakat daripada saya.
Iqbal sadaqati, terimalah sedekah saya, zakat saya wahai Umar. Umar menjawab, Rasulullah tidak menerimanya, Abu Bakar tidak menerimanya, aku tidak akan menerimanya wahai Salabah. Kemudian Sayyidina Umar wafat, ganti tempatnya Uthman bin Affan radhiyallahu an. Datang Sa'labah merayu lagi kepada Uthman bin Affan untuk menerima zakatnya. Maka Uthman berkata, aku tidak akan menerima selepas Abu Bakar, Umar tidak menerima, Rasulullah pun tidak terima, aku tidak mampu untuk menerimanya. Maka Sa'labah pun mati pada zaman Uthman bin Affan seperti disebut oleh para ulama mufassirin. Tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, dalam kisah yang dikemukakan oleh Quran ini, ia bukan Sa'labah yang terlibat dalam perang Badar, telah saya nyatakan tadi. Sa'labah ni satu nama common, nama ramai orang. Maka Sa'labah ini maksudkan di sini merupakan seorang munafik. Munafik berarti orang yang pura-pura iman, menzahirkan Islam tapi dalam hatinya bersarang rasa benci dan meluat kepada Islam. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, maka kita pada hari ini diserang oleh satu budaya, satu fenomena ramainya puak munafikun. Di mana-mana munafikun ada, tuan-tuan, menulis, menyerang Islam, menceritakan perkara-perkara yang buruk seolah-olah tidak ada kebaikan langsung sepanjang dia itu menganut Islam. Golongan munafikun yang muncul di akhir zaman ini, tuan-tuan, dan kenyataannya yang sangat sinis dan menghina Islam itu, dia tidak sedar kata-katanya itu memakan dirinya sendiri. Kerana Allah SWT berfirman, qul mutu bi ghaisikum, matilah kamu dengan kebencian kamu terhadap Islam itu. Islam tidak akan mati. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim, mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Ia satu benda yang tidak masuk akal. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, menyelamatkan diri daripada sifat nifaq, salah satu daripadanya adalah mengeluarkan sedekah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sedekah ini dia ada kaitan dengan zakat. Kalaulah sembahyang wajib itu kita sedia maklum berapa rakaat seharian, maka kita ada sembahyang sunat. Tujuan sembahyang sunat itu seperti yang kita lihat dalam hadis-hadis yang banyak, menampung kelemahan yang berlaku dalam sembahyang-sembahyang fardu. Kerana dalam hadis mengatakan, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati shalah. Perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah di akhirat nantilah salat. Kalau salat itu ada kekurangannya, maka Allah suruh malaikat untuk meninjau, melihat andai ada salat-salat sunat yang dikerjakan buat menampung salat fardu itu. Demikian juga zakat merupakan satu benda yang wajib. Kekurangan pada zakat itu ditampung oleh ibadah yang sama jenis dengannya, iaitu sedekah. Dan di samping sedekah ni ada wakaf. Ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, di masjid kita, Masjid Syakirin Gombak, mengadakan program wakaf Quran. Kita berfikir untuk menghantar Quran ini dan mewakafkannya kepada orang-orang memerlukan, supaya mereka mempunyai jalinan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu ada seorang ulama bernama Muhammad bin Wasi' radhiyallahu anhu, seorang tabi'in yang hebat. Maka datanglah orang mengadu kepadanya tentang matanya yang tidak nampak. Begitu juga Allah bin Mubarak dalam kisah yang lain, matanya tak nampak. Dia dah jumpa dengan doktor pakar. Doktor pakar mengatakan tidak ada kaedah untuk merawat mata yang rosak itu. Doktor tidak tahu bagaimana cara nak merawat penyakit yang kronik itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka cadangan ulama ini, kau pergi ke tempat sekian-sekian, kau galikan untuk mereka mata air, telaga, perigi. InsyaAllah Allah akan hilangkan penyakit yang berlaku pada matamu itu. Benar, dalam hadis mengatakan, hasinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqah wastaqbilu amwajal bala' bidu'a wa tadarru'. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, dianggap sahih olehnya, disepakati oleh Imam Az-Zahabi, bermaksud peliharalah harta kamu daripada kemusnahan dengan berzakat, dan rawatilah pesakit-pesakit kamu dengan bersedekah, dan hadapilah kesukaran dalam hidup ini dengan banyak memunajat dan berdoa kepada Allah, bukannya meminta kepada manusia. Jadi dalam hadis ini mengajar kita untuk menjadi orang yang barakah perniagaannya. Hendaklah kita ni, tuan-tuan, mengeluarkan zakat dan membanyakkan sedekah. Kerana kita bimbang dalam zakat yang kita keluarkan itu ada lagi hak yang belum disempurnakan, maka kita tampung. Sebagaimana sembahyang sunat menampung sembahyang fardu, maka sedekah menampung zakat yang wajib. Seorang ulama menceritakan, Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi, seorang ahli tafsir yang terkemuka di Syria, bercerita, satu hari dia bagi peluang untuk berdakwah di Eropah, di Belgium, di Denmark. Di tempat itu masjid yang ada sangat zuhud, tuan-tuan. Masjid yang ada di Eropah itu hanya merupakan rumah kedai.
dapat sembahyang 40-50 orang dalamnya, habis sembahyang lekal-lekal mereka keluar masuk jemaah yang baru, kerana pihak bandaraya tidak benarkan sembahyang numpang-limpah melainkan kecuali pada hari raya saja. Maka sembahyang Jumaat mereka buat kadang-kadang sampai 10 kali. Satu jemaah habis, masuk jemaah kedua habis, jemaah ketiga habis. Pada hari itu merupakan satu hari yang sangat memilukan, kerana Tuan Imam membuat pengumuman berkali-kali berkata, tuan-tuan sekalian, rumah kedai yang kita sewa daripada tuan kedai ini, dia menaikkan harga, dia suruh kita beli, kita tak mampu beli, dia akan naikkan harga, harganya mahal, menandakan kalau kita tak mampu bayar harga ini, bermakna tinggal sebulan saja kontrak kita kena keluar daripada premis ini. Imam itu bercakap, tiap-tiap kali orang masuk sembahyang, imam buat pengumuman itu sebelum khutbah. Ada seorang budak berniaga kat luar tu tuan-tuan, macam kita, sahabat-sahabat orang Islam Bangladesh, India, Pakistan yang berniaga kat luar, serban, kopiah, minyak wangi dan sebagainya itu. Kalau di negara-negara Eropah, yang berniaga itu budak-budak Mesir, budak Maghribi. Macamlah orang Pakistan datang berniaga di tempat kita. Dia mendengar pengumuman itu berkali-kali dia buat. Tolong ambil perhatian, tolonglah derma, banyakkan derma pada hari ini, kerana masjid kita bakal dilelong, kita kena keluar, sewanya tinggi. Maka di akhir khutbah itu tuan-tuan habis sembahyang, budak lelaki Mesir yang berniaga kat luar itu berapa sen pendapatannya, dia masuk dan berkata kepada Tuan Imam, Tuan Imam, saya nak bercakap sikit, boleh ke? Mai, orang muda bercakap. Kau datang mana orang muda? Aku datang dari Mesir, aku belum ada kerja, jadi aku berniaga jubah, minyak wangi, kopiah di luar ni. Mai, buat pengumuman. Wahai sekalian orang Islam, kenapa kedekut sangat kita? Takkanlah RM10, $10 pun tak boleh nak derma. Ada toki ayam, toki kapet, toki kereta datang ke Eropah ni berniaga berjaya, pemain bola sepak kaya raya, takkanlah tak boleh nak derma €10 seorang, dia kata. Dan hari ini saya sendiri mulakan. Budak Mesir ini tuan-tuan yang begitu bersemangat, datanglah bagi pendapatannya berapa sen sangat jualan kopiah, serban, minyak wanginya pada hari itu di hadapan imam. Nah, saya bagi. Orang ni bersemangat sangat tuan-tuan. Maka sekalian yang hadir itu merasa terkejut, terpinga-pinga dan rasa terharu dan malu. Aku seorang bisnesmen, aku saudagar itu. Akhirnya pada hari Jumaat itu menyaksikan semua yang ada melimpahkan harta mereka, menderma, yang bank in-nya, yang transfernya, yang bagi ceknya, yang bagi cashnya. Pada Jumaat minggu berikutnya, Tuan Imam pun buat pengumuman yang sangat menggembirakan. Tuan-tuan sekalian, berkat budak muda Mesir yang datang menggesa kita dengan semangatnya itu, kita berjaya kumpulkan wang sejumlah yang cukup untuk beli bangunan ini. Allahu Akbar, semua orang bertakbir. Semua bertakbir. Kita mampu sebenarnya. Semua bertakbir. Mereka membeli bangunan tersebut tuan-tuan. Tak lama kemudian budak Mesir itu datang berjumpa dengan Tuan Imam. Dia kata, Tuan Imam, saya dah dapat kerja, tapi dalam masa yang sama makcik saya kat Mesir dapat tawaran menaikkan ibadah haji. Oleh kerana dia tiada mahram, dia ajak saya pergi, dia tanggung haji saya. Inilah haji pertama saya. Jadi saya terpaksa berhenti kerja sebentar untuk pergi raikan makcik saya. Saya pun tak tahu kalau dia tak sponsor saya, macam mana saya nak pergi haji. Jadi saya nak pergi haji ya, nanti insyaAllah ada umur kita jumpa lagi Tuan Imam. Ada tak apa-apa Tuan Imam nak minta saya dapatkan di Mekah, Madinah? Tuan Imam kata, tak nak, kau pergilah, doalah untuk aku kat sana. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, orang muda ni pun pergi menaikkan ibadah haji. Di Arafah itu yang Allah SWT berbangga berkata kepada sekalian hamba-hambanya bahawa mereka diampunkan dosa, diterima segala doa. Maka orang muda itu pun berdoa di satu tempat bukit-bukit yang ada di Arafah, seperti mana orang-orang lain berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Kalau orang puasa pada hari Arafah itu diampunkan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang, dalam hadis yang banyak. Maka orang muda itu pun berdoa seperti mana orang lain. Orang muda yang telah pun mengajak orang lain bersedekah di Eropah ni tuan-tuan, di sebuah masjid di Belgium ataupun di Denmark ini tuan-tuan. Maka pada hari itu dia berdoa. Itulah hari pertama dia pergi ke Arafah. Dan hari terakhir dia meninggal dunia ketika sedang wukuf tuan-tuan. Satu kematian yang sangat dicemburui. Dan berita kematiannya itu sampai kepada orang di Belgium. Mereka menangis, menandakan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semangatnya tadi mengajak orang bersedekah itu sampai Allah tunjukkan kematian yang terbaik. Mati di Arafah ketika sedang wukuf tuan-tuan dimuliakan Allah. Tuan Imam menerima berita sedih itu nangis. Masya-Allah tabarakallah. Jadi kita dalam hidup pada hari ini, kalau kita tidak berderma, siapa yang nak berderma tuan-tuan?
Kalau kita tidak wakaf, siapa yang nak wakaf? Jangan kita terkejut nanti melihat satu temple yang dibina lebih cantik daripada masjid kita, tuan-tuan. Kerana semangat yang ada pada orang bukan Islam kadang-kadang lebih tinggi daripada kita orang Islam. Bila Allah menyebutkan perkataan sedekah, kata Al-Imam Al-Asfahani dalam tafsirnya Mufradat, perkataan itu perkataan mulia, datang perkataan sad dal qaf. Salah satu sifat Nabi-Nabi dan sifat orang yang hebat macam Abu Bakar, iaitu as-siddiq. Siddiq mana membenarkan. Waladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi. Abu Bakar dipanggil dengan nama kerana tiada satu pun keraguan terhadap apa yang Nabi sebutkan kepadanya. Tak ada satu pun keraguan. Ketika dia beritahu kepadanya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj untuk ditertawakan oleh musuh-musuh Islam, kata Abu Bakar, aku la usaddiq fima ab'ad min zalik. Terima, walaupun berkali-kali dicerita benda ini, lebih daripada itu pun aku akan beriman. Maka perkataan sadaqatun diambil perkataan siddiq, maknanya punya juzur yang sama, akar yang sama. Bersedekah ini dia meyakini adanya pulangan daripada Allah Taala. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Orang yang ikhlaskan Allah SWT, maka sedekahnya itu akan disimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti disebut dalam hadis. Kalau nak bagi faham mudah, sedekah yang kamu lakukan itu mungkin sebesar bilis ikan yang kecil. Nanti kau bertemu dengan Allah, ia sebesar paus besarnya, tuan-tuan. Itu sebab orang yang mati semuanya minta kembali ke dunia bukannya untuk tahajud, itu besar pahalanya. Baca Quran, besar pahalanya. Sembahyang duha, itu besar pahalanya. Tapi yang ketara sekali mereka berkata, fa asaddaq wa aku minas salihin. Wahai Tuhan, balikkan aku ke dunia walaupun sekejap, aku nak bersedekah. Kerana mereka semua terkejut melihat sadaqatu burhan, sedekah itu menjadi satu bukti di akhirat di sisi Allah SWT. Maka tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, kita belajar dalam ayat ini Allah menegur sifat orang munafik. Kerana orang munafik ni adalah orang yang paling kikir, tangkai jering. Dia paling berkira-kira. Ya, dia satu jenis manusia yang sangat kedekut untuk agama Allah SWT. Itu sebab orang-orang bijak sentiasa berkata, apa sumbanganmu kepada masjid? Jangan tanya apa sumbangan masjid ini kepada kamu. Tanya apa yang aku boleh buat untuk kebaikan akhirat aku terhadap masjid ini. Masjid ini tidak perlukan kita, tuan-tuan. Sedekah di belakang ataupun infak Quran, wakaf Quran yang sedang dilakukan oleh masjid ini tidak perlukan kita. Kalau kita tidak melakukannya, akan ada orang-orang saleh yang lain yang melakukannya. Maka kita yang rugi. Jangan tanya apa bahagian kita, tapi jangan tanya apakah bahagian masjid daripada apa yang kita lakukan. Tanya bahagian kita di akhirat besok bagaimana. Inilah dia perspektif orang-orang saleh yang sentiasa mengaktifkan kalkulator akhiratnya. Ya, aktifkan kalkulator akhiratnya. Dia akan fikir, aku buat benda seperti ni, ma naqasa malun min sadaqah. Sedekah tidak akan mengurangkan harta yang kita ada. Yang mengurangkan harta yang kita ada kerana pelaburan yang salah, tuan-tuan. Skim cepat kaya yang kita masuk, dan juga perkara-perkara haram yang berkaitan dengan pelaburan-pelaburan yang kita lakukan kerana ketamakan, itu yang akan menghabiskan harta kita. Satu hari Nabi SAW bersabda kepada sahabat namanya Bilal bin Rabah. Siapa tidak kenal Bilal? Ini sahabat yang miskin. Nabi pesan kepada Bilal, ya Bilal, anfiq wala takhsha min zil arshi iqlala. Wahai Bilal, infaklah. Jangan bimbang engkau jadi miskin dengan sebab engkau berinfak, wahai Bilal. Sedangkan semua tahu Bilal ini merupakan sahabat antara yang termiskin, ahlus suffah. Ya, Nabi tetap mengingatkan kepadanya untuk bersedekah. Dan awal-awal tadi kita cerita tentang manusia malang yang dikemukakan dalam tafsir namanya Sa'labah, yang tamakkan dunia, si munafik ini, yang Allah turunkan ayat 1400 tahun dibaca oleh umat Islam untuk menceritakan tentang kebakhilannya, supaya tidak berlaku lagi dalam kehidupan pada hari ini, tuan-tuan, sikap-sikap nifak dalam diri umat Islam pada hari ini. Maka hendaklah kita melihat peluang untuk kita menambah nilai Islam, masjid, apa saja institusi umat Islam yang ada pada hari ini, untuk membantu orang Islam yang lain, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Satu hari seorang ulama dari Kedah bercerita kepada saya, ada satu sekolah Islam yang sangat kekurangan harta, serba dhaif, tidak ada bantuan. Murid-muridnya semua belajar percuma kerana orang susah. Bangunannya pun sangat uzur. Ini seorang ulama daripada Kedah yang saya sangat sayangi dan hormati bercerita. Maka mereka pun buat pengumuman, siapa nak bantu sekolah ini, sila ada tabung disediakan. Ini peristiwa berlaku di Kedah, tuan ya.
dengan kebenaran majlis agama Islam, bukan buat sewenang-wenangnya. Mereka pun tahu sekolah ni memang sekolah yang diberikan secara percuma kepada murid-murid yang miskin itu. Maka tuan-tuan, ulama ini pun menunggu. Dia pun pulanglah ke sekolahnya. Tiba-tiba datang seorang menaiki motosikal. Dia datang menaiki motosikal, tuan-tuan, bukan dekat, tuan-tuan. Berapa jam perjalanan? Saya pun tak ingat berapa jam perjalanan. Kedah kan besar. Datang bertemu dengan ulama ini. Dia kata, "Ustaz, saya dengar Tuan Guru perlukan duit dia. Saya datang bawa duit. Tak banyak lah Tuan Guru. Duit zakat padi, penanaman padi yang saya ada. Saya datang dengan isteri saya nak bayar." "Dari mana tuan?" "Dari jauh." "Berapa jam perjalanan?" "Naik motosikal." "Ya, naik motosikal." Ni saya nak serahkan ya wang ini kepada Tuan Guru. Tuan Guru ni pun terima. 10,000 tuan-tuan. Orang kerja tanam padi nak bagi zakat sampai 10,000. Nangis Tuan Guru ini menerima. Allah, 10,000 kau bagi. Jauh kau datang naik basikal. Ya, naik motosikal ni untuk menunaikan hak Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Sebab itu dalam hadis mengatakan sabaka dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham nilainya lebih bernilai, berkualiti di sisi Allah daripada 100 dirham. Bagaimana wahai Rasulullah? Kerana orang ini punya dalam kociknya cuma 2 dinar, 2 dirham, maka diberikan 1 seumpama di sisi Allah macam dia bersedekah 50% daripada harta dia. Sedangkan orang ini dalam simpanannya ada beribu-ribu, dia keluarkan 100, mungkin 1% saja, mungkin 10% saja. Sedangkan orang ini cuma ada 2, dia beri 1, maka dinilai di sisi Allah sebagai 50. Itu sebab ketika Allah menurunkan ayat qati fa ni'ma tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kamu menampakkan sedekah itu bagus untukmu, tapi kalau kamu sembunyikan sedekah itu dengan tujuan mengelakkan sifat riak daripada diri kamu, itu yang lebih utama sebenarnya. Kata Imam Ghazali mentafsirkan ayat ini dalam Ihya Ulumuddin, ada kalanya kita kena tunjuk kepada orang, tetapi tidak selalu patut dilakukan demikian, tuan-tuan. Ada kalanya betul kita organisasi korporat, kita nak kena keluarkan CSR, bantuan kepada orang-orang susah supaya organisasi yang lain juga mengambil peranan. Bagus itu. Tapi ada kalanya kalau kita buat menyebabkan jadi riak dan menunjuk pada orang, maka lebih baik kita sembunyikan perkara itu kerana takut nanti di akhirat tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kamu kembali pada Allah, nanti ditonjolkan kepadamu amal-amal salih yang kau buat, dia tidak nilai di sisi Allah melainkan seperti gunung yang merupakan debu-debu berterbangan. Kamu memegangnya, ia tidak mempunyai pejal, tidak mempunyai fizikal langsung. Itulah kerugian orang yang melakukan satu perkara bukannya kerana Allah SWT. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini sekali lagi saya ulang, masjid yang mulia ini mengadakan program wakaf Quran. Tuan-tuan boleh hantar Quran tuan-tuan yang lama untuk dilupuskan. Kami dengan kerjasama masjid daripada Telaga Biru boleh tolong lupuskan Quran tuan-tuan yang lama itu. Ya, dan tuan-tuan boleh melakukan wakaf di belakang sana. Mudah-mudahan kita boleh hantar kepada mana-mana tempat yang memerlukan. Termasuklah ada permintaan daripada selatan Thai, mereka tidak punya Quran. Di Bosnia saya pergi pun tuan-tuan, banyak tempat memerlukan Quran. Di Albania, ya, di tempat-tempat yang baru Islam berkembang di sana, seolah-olah macam kita 40-50 tahun yang lalu. Ada setengah-setengah tempat di Rusia, itu jauh sangatlah untuk kita gapai. Tapi kita nak mulakan kawasan-kawasan berdekatan ini. Andai ada wakaf yang tuan-tuan nak lakukan, dan apa saja Quran yang tuan-tuan nak lupuskan, pihak masjid dan kerjasama kami bersedia. Mudah-mudahan ini juga sebahagian daripada wakaf. Ini merupakan sebahagian daripada sedekah. Ini merupakan sebahagian daripada pemberian kita kepada orang-orang yang memerlukan, golongan yang memerlukan, yang kadang-kadang mereka tidak menambah peluang mereka. Kerana orang-orang salih ni tuan-tuan, kadang dia tidak mahu menunjuk, minta itu, malu. Kerana Allah menyatakan orang-orang seperti ini, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ada manusia ini yang memang malu untuk menunjukkan keperluannya, sedangkan dia orang miskin, maka dia tidak menampakkan keperluannya. Di Kuala Lumpur ni tuan-tuan, kalau kita tengok, kadang-kadang bulan Ramadan yang datang berbuka puasa itu satu keluarga tuan-tuan, ayah, ibu, anak-anak. Dalam hati kita kadang-kadang terusik perasaan mengatakan orang ni kebulu sangat dia. Satu keluarga datang, jangan fikir buruk pada orang tuan-tuan. Saya kenal ada setengah orang, saya cuba tanya kepadanya, rupanya dia dibuang kerja tuan-tuan. Jadi terpaksa bulan Ramadan pergi tebalkan muka. Hari ni pergi masjid itu, besok pergi masjid sana, bawa isi anak-anak untuk buka puasa. Tak ada kemampuan.
Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita mendekati ke semangat Ramadan yang muncul, yang akan datang tak berapa puluh hari saja lagi. Tinggal sedekah kita, ya, mulakan pada hari ini hari yang terbaik untuk kita. Latih anak-anak kita yang bersekolah ikut kita sembahyang Jumaat pada hari ini. Nak, ni sedekah RM5 nak. Sedekah engkau ni, kau jangan lupa ayah, datuk, nenek moyang, kau punya bahagian pun ada di sisi Allah. Kerana Allah menyatakan ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Kamu beri, ia berakhir, tapi yang ada di sisi Allah itu tidak pernah tamat. Ajar anak-anak orang Islam ini untuk ajar memberi, tuan-tuan. Al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan di atas sebaik daripada tangan yang di bawah. Bukan bagi rasuah, tuan, pergi masjid, tabung, derma, infak. Namakan apa saja, infak ke, sedekah ke, wakaf ke, zakat ke, hadiah ke. Untuk konteks seperti ini, ia merupakan satu bahagian untuk diri kita sendiri di akhirat sebenarnya. Jadi umat Islam akan selamat daripada kemiskinan andai ada sifat memberi ini. Kalau setiap kita, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, mengambil berat kaum keluarga yang terdekat yang susah, setiap orang menjaga kaum keluarganya yang susah, maka tidak akan ada peminta sedekah, tuan-tuan. Setiap orang rasa bertanggungjawab untuk bantu keluarga yang terdekat yang susah, maka tidak akan ada pengemis dan peminta sedekah, kecuali kalau orang itu masih lagi tamakkan harta dan masih lagi minta walaupun dia dah cukup. Ya, jadi tuan-tuan dan hadirin dan dikasihan, mudah-mudahan kita dapat keluar dari krisis bagai-bagai menimpa umat pada hari ini. Marilah kita belajar satu doa yang Nabi anjurkan untuk kita amalkan selalu, tuan-tuan, menangani kesukaran, kesulitan yang ada pada hari ini. Semua orang dalam kesusahan, wabak sedang berlaku, wang pun tidak cukup. Mari kita belajar doa yang Nabi anjurkan ini, tuan-tuan. Mudah saja doa. Allahumma inni, ikut saya baca. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu hidayah, aku mohon padamu ketakwaan, aku mohon padamu kehormatan diri, dan aku mohon kepadamu kekayaan. Riwayat ini daripada Imam Muslim. Mudah-mudahan ada kebaikan pada kuliah kita tengah hari yang diadakan ini. Mari sama tuan-tuan kita berinfak, kita bersedekah untuk masjid ini khususnya, dan juga untuk Islam, umat Islam yang ada di luar amnya, ya. Dan kepada orang yang minta sedekah, minta infak dan sebagainya, tolonglah berurusan dengan pihak-pihak berkuasa. Hormatilah sistem yang ada. Jangan mandai-mandai kita datang minta, kita pun tak tahu ujung pangkalnya, ya. Maka berurusanlah dengan pihak berkuasa sebelum datang untuk minta sedekah. Tapi kita di masjid ini saranan kepada semua umat Islam yang datang, mari sama kita bersedekah, berinfak untuk masjid ini. Bagi siapa yang nak melibatkan diri dengan program wakaf Quran, ada di belakang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu akan meringankan beban kita di akhirat, menyelamatkan penyakit-penyakit yang berlaku daripada menimpa kita. Kerana dalam hadis yang telah dibacakan tadi, bersedekah menghindarkan kita dari penyakit-penyakit bahaya, dan akan menyebabkan suburnya perasaan kekitaan di kalangan orang Islam. Kerana Allah menyatakan likai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum, kerana infak yang diberikan itu akan menyucikan hati dan merapatkan hubungan persaudaraan di kalangan orang-orang Islam. Hilangnya perasaan buruk sangka, hasad dengki, iri dan sebagainya, kerana si kaya tidak lupa untuk membantu orang-orang lain dalam format yang bagai-bagai itu. Sekian, wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi